dekat dengan Suk Tama, dekat dengan Pasar Tama. Kat Pasar Tama. Itu sebabnya tapak Masjid Madinah kita sembahyang ni diasaskan atau tempat ni dipilih oleh unta. Jadi unta pun tahu tempat nak bina masjid. Yang tak unta ni apa sebab dia jauh. Tapi unta mengajarlah sebab apa dibinakan. Sebabnya ialah dia dekat dengan Pasar Tama. Pasar ni adalah tempat orang berkumpul, senang berkumpul. Jadi unta ni mengajar supaya bina masjid tempat orang mudah kumpul. Ini kita bina ke puncak bukit yang banyak orang lain tu buat apa? Kan? Itu dia masalah dia. Jadi apabila berlaku demikian ya, maka situ adalah tanah kubur. Adalah satu riwayat kata ada 2 buah kubur. Ada tempat riwayat ada kubur yang lama. Jadi untuk bina masjid tu Rasulullah pindahkan kubur tu ke tempat yang lain. Ini satu dalil nak menunjukkan bahawa sesungguhnya iaitu tidak boleh mendirikan masjid yang ada dalamnya kawasan kubur. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ada pendapat ulama bagaimana kalau sekiranya masjid di sekeliling kubur. Walaupun ada kata makruh, Imam Ahmad kata haram. Imam Ahmad kata haram. Itu memang tepat sebab Nabi mengalihkan kubur ke tempat lain. Itu boleh. Ataupun misalnya ialah kubur terpaksa dialih kerana itu laluan orang ramai untuk kepentingan, itu tidak apa, boleh dialihkan. Tapi kalau sekiranya orang yang mati memindahkan mayat ke tempat lain, memang perkara itu pendapat kebanyakan muhaddisin tidak boleh memindahkannya. Ditanam di tempat yang mati. Baik, jangan bawa siap lah. Jangan tinggal aku. Kalau aku mati misalnya, tanam aku balik Kedah, tak boleh. Tanam di Lemah Jawa juga. Lemah Jaya juga Jawa. Tanam apa kubur dekat masjid haram ni? Haram. Apa dia? Kubur yang tepi masjid tu. Itu pendapat lebih rajih. Pasal saya tengok banyak kat mana ada masjid ada kubur. Jadi orang dulu Masjid Ulu Kelang ada. Kat kampung saya bahkan itu haram. Imam Ahmad kata kalau dalam masjid tak ada kubur tak sah solatnya. Kalau sekiranya apa ni dalam masjid tu ada kubur tak sah solatnya. Jadi orang akan bersoal bagaimana kubur Nabi? Kubur Nabi dalam masalah itu. Nah, Imam Syafi'i jawab dalam masalah ni. Itu manakan darurat ketika itu. Terpaksa. Tapi ulama Pakistan dia marah ulama Saudi. Dia marah. Dia kata tak perlu semacam itu. Kalau kerajaan Saudi nak menambahkan kubur, nak menambah ke masjid, jangan melipati, jangan masjid itu termasuk dalam kawasan kubur. Pisahkan dia. Itu dia. Tidak elak. Terus sebab saya katakan ahli hadis orang Pakistan ni dia lebih kemas, ketat. Cuma di kalangan orang Saudi mengatakan sudah terpaksa darurah kerana memandangkan orang ramai. Betul. Tapi dia kata boleh tak benda itu darurah itu boleh diangkat. Itu sebab ni kan masjid Nabi kan. Masjid, kubur, patut sini masjid je lah. Apa salahnya buat dinding, di sini akan dibuat masjid. Itu dia pertikaian dalam permasalahan itu. Habis ya? Yang keseterusnya, menundakan pelaksanaan menundakan pelaksanaan kisas hingga lukanya sembuh. Baik. Menundakan pelaksanaan kisas hingga lukanya sembuh. Faham tajuk itu? Maksudnya orang ni kaum muslimin kisas ni dia balik-balik. Balik-balik. Iaitu sama ada sama ada kita kata boleh kisah ni yang dikatakan bunuh balas bunuh. Lebam tu. Pukul balas pukul. Kan? Itu kisah. Kisah maksudnya balas balik. Kalau orang memerlukan kisah. Kalau tak perlukan kisah, dia ambil hukum lain lah. Dia panggil hukumnya dia atau denda. Baik. Jadi menunda pelaksanaan kisah hingga lukanya sembuh. Baik. Kita tengok cerita tu. Abdul Razak menyebut di dalam musannafnya dari hadis Ibnu Jurayj dari Amr bin Shu'aib, dia berkata,
Nabi SAW menetapkan hukum tentang seorang yang memukul orang lain dengan sebuah tanduk di kakinya. Korban pemukulan berkata, "Wahai Rasulullah, laksanakan kisas atas apa yang menimpa diriku." Baik. Tapi orang itu tetap gontot, maknanya tetap nak nuntut juga, agar kisah dilaksanakan. Maka baginda Nabi memenuhinya. Akhirnya orang jatuhkan kisas, sembuh dari lukanya, sementara yang menuntut kisas belum sembuh dan bahkan ia menjadi pincang. Maka dia berkata, "Bagaimana aku pincang sementara teman aku sembuh?" Baginda menjawab, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak menuntut pelaksanaan kisas hingga lukamu sembuh? Tapi engkau tidak patuh kepadaku, maka Allah menjauhimu dan engkau menjadi pincang." Sebab kisnya dia tak ada macam kat Nabi, tu sebenarnya. Malah gitu, itu dia kes ya. Jadi kaum muslimin berbalah di antara mereka. Jadi yang seorang lelaki ni, dia ambil tanduk, dia pukul kaki orang tu. Dia pukul kaki, sabar dia. Jadi dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia nak balas kisah. Nabi kata, biarlah luka kamu sembuh dulu, biar kaki kamu sembuh dulu. Ejak dia nak juga balas kisah. Maka Nabi suruh balas. Takdir Allah Ta'ala, orang yang kena balas kisah tadi, orang yang memukul yang awal tadi, dia balas, kaki dia sembuh. Yang dia menuntut kisah ni tadi, yang Nabi kata biar cuma sembuh, akhirnya pencang. Bila pencang, dia tanya kepada Nabi, "Kenapa teman aku dia sembuh, aku tak?" Lalu kata Nabi SAW, "Maka Allah Ta'ala menjauhimu dan engkau menjadi pincang." Kan dia tak dengar kata Nabi itu ya. Sebagaimana satu hadis yang lain, kan ada seorang lelaki yang dia minum tangan kiri. Kan cerita tu, masyhur ada itu. Jadi Nabi kata, "Kul biyaminik," makanlah tangan kanan. Lepas tu ditipu Nabi. Dia kata, "Aku tak mampu." Sedangkan dia mampu minum tangan kanan. Tapi bila Nabi tegur tadi, dia jadi takabur. Dia kata, "Aku tak mampu." Jadi kata Nabi, "Betul mas tak? Betul kamu tak mampu?" Lalu akhirnya disebabkan dia tipu Nabi, dia tak dengar cakap Nabi, akhirnya dia tak boleh mengangkat tangan kanan dia ke mulut sampai dia mati. Maka di sini jadi khilaf ulama. Ulama kata, apa hukum makan tangan kiri? Kan? Ibnu Qayyim, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan kebanyakan ulama hadis kata minum tangan kiri hukum dia haram. Sebab haram, sebab sampai peringkat kerana dia tak nak minum tangan kanan, maka jadi lumpuh. Itu sebab haram. Pendapat jumhur ulama lain kata dak, hukum dia adalah makruh. Sebab mereka mengambil hadis Nabi SAW yuhibbu tayammuna, bahawa Nabi suka pada benda yang kanan, benda yang baik. Suka di situ bukan wajib, adalah sunat. Tapi yang sebab dia bengkok tangan dia tu, jadi tak angkat kerana dia tipu Nabi. Bukan dalilnya untuk mengatakan wajib. Tapi Ibnu Qayyim kata wajib. Boleh bang tu. Tapi kok mana-mana pun memang dilarang. Dilarang untuk minum tangan kiri. Kadang-kadang kita tak, jadi kebiasaan kita tak stop. Jadi baik. Habis ya. Tindakan seorang yang melukai orang lain tidak perlu diterapkan kisah jika luka itu tidak mengakibatkan cacat atau kepincangan. Kalau misalnya luka sikit, tak ada kisah lah. Tapi kalau menyebabkan dia jadi patok, boleh kita patok. Tapi tiba-tiba Allahu Akbar, bengkok sikit, tak payah kita tak payah kisah lah tu. Berilah pampasan sedikit daripadanya, atau membayar kos perubatan. Tak ada masalah. Dia bantah berubat, dia beritahu berpakar pula. Dia kata bayar. Tu je kau sini. Dia. Tapi kalau mengibatkan dia patah, dia patah. Jadi masalah. Tengok keadaan. Ya. Baik. Yang seterusnya, kisah bagi orang yang merompal gigi. Itu sebab dalam Islam ni ada berlaku. Merompal gigi. Maksudnya ialah orang yang merompal gigi ni,
ada dua. Sama ada patah gigi ataupun gigi jadi goyang-goyang. Jadi dalam bot tu pun jangan main. Benda kecil. Baik. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim disebut dari hadis Anas bahawa seorang putera An-Nadar, saudara Ar-Rubayya, menemeleng seorang budak wanita, hantu hamba, hingga giginya jadi rompat. Jadi rompat. Apa nama? Bunga. Bukan rongak ni. Ogah lah. Orang kata ogah. Sombeng. Sepek. Apa dia? Tersepek. Sombeng apa? Bukan sombeng. Sombeng jauh. Ni, begini jadi apa? Gigi ni ke? Longgar. Jadi longgar lah mudah-mudah. Baik. Maka mereka pun saling melapor kepada Nabi SAW. Baginda merintahkan untuk melaksanakan kisah. Tapu ni pula. Sebab Malaysia Islam tak ada wujud dari tamsing tu. Jadi tak ada. Baik. Ibnu Abi Rahim berkata, wahai Rasulullah, apakah harus dilaksanakan kisah kerana wanita itu? Di mana Allah dia boleh dijatuhkan kisah. Itu. Walaupun dia pukul hamba, boleh hamba tapu dia. Ada satu riwayat ya. Anak Amr bin As, bukan Abdullah, tidak, lain. Dia pernah menampar seorang rakyat Mesir. Sejarah mengadu pada Umar. Umar minta Amr bin As hantar anak dia semula ke Madinah. Dia kata kau tampar semula anak dia, tak kira siapa. Anak Amr bin As ke, anak menteri ke, lagu tu. Jadi habis. Tampar boleh tampar. Oh, seronok mana? Baik. Macam tu. Tapi adakah kisah ni boleh wakil? Boleh wakil ke tak? Ya, boleh wakil. Boleh wakil sikit. Boleh. Isyarat. Yelah, dia badan besar. Betul-betul. Dia tumbuk mata orang. Kita nak tumbuk mata dia, tak takut tak jadi wan. Lantiklah Syekh Asri yang benar dia. Jadi masalah dia. Jadi baik. Ustaz, terima hasid tu, kalau terima hasid dia. Kita tengok dulu kamu. Kalau sekiranya orang sembah isi, ada kena sama isi. Macam tu lah. Kena begitu. Dapat tangkap kau. Lepas? Dapat. Simbah balik. Simbah apa, orang tu pun dah buta, wakil lah kot kan. Hantar wakil, simbah. Bagi dia rasa. Orang tu pun dah buta. Yang permasalahan sekarang, hukum dia. Dan tak hukum siapa-siapa nak buat, tak apa. Ataupun misalnya, kemungkinan orang yang sama isik dia nak hukum lain. Kan? Tapi boleh balas kisah. Beliau menjawab, "Macuci Allah wahai Ibnu Ar-Rubai'. Kita Allah itu sudah menetapkan kisah." Kan? Baik. Dia berkata, demi Allah, dia sama sekali tidak boleh dijatuhi kisah. Akhirnya wali kurban memberikan maaf dan mereka sedia menerima tebusan. Maka dia bersabda, sungguh di antara hamba-hamba Allah itu ada yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah Ta'ala akan menegakkan sumpahnya. Jadi kaum muslimat kalian, jadi akhirnya wali kurban tu yang kena tu, dia tak minta kisah lah, tapi syaratnya apa dia? Kena bertebusan. Baik, kalau gigi tu patah, satu gigi berapa tebusannya? Ha? 50 ekor tu kan. Hai, ayo bazapin dah. Ha? 5 ekor. Buang kosong. Satu gigi ni 5 ekor tu. 5 ekor tu. Kalau habisnya sumpah habis sumpah lagi 100 ekor tu. Batang gigi 25,000 ke? Ha? 25,000 ke? 25,000. Lebih kurang.
Ekor tu 5,000. Oh itu. Jangan main. Itu dia. Islam ni dia kawal. Bagi orang tubuh dapat ekor. Berubuk. Kalau kita izin, tak nak kisah lah. Kita tak izin. Wah, dengan kita tak ambil kopi ni apa terus. Kita beri orang tumbuk. Apa yang dia tak? Saya juga orang sakit hati. Jadi. Kalau orang berubuk kan, orang berubuk dia Bagi dia angin. kan, makin marah-marah je dia hilang kawan dia tumbuk. Tapi Islam ada kes juga. Dia mengaji selapis lagu tu. Dia akan sebab apa dia akan tanya. Bukan semuanya patuh 5 ekor unta dah, kan? Tengok apa sebab. Tapi orang kata tidaklah semua 5 ekor unta. Baik. Habis. Ya. Yang seterusnya orang yang menggigit tangan orang lain. Tangan sebab tangan. Tian cua. Panggil lain. Faham dulu tajuk maklumat misal. Baik. Misalnya ni dia gigit tangan orang lah. Jadi akhirnya kita mengatuk orang yang kena gigit tu pong dia cabut. Dia cabut. Dia sakit kan? Dia cabut. Akhirnya gigi orang gigit tu patah. Adakah kena kisas? Dia baca dia. Jadi. Baik. Orang yang menggigit tangan orang lain. Tengok. Semua ada dalam hadis belakang. Disebut di dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim, bahawa ada seorang lelaki yang menggigit tangan orang lain. Lalu orang yang digigit itu menarik tangannya. Akibatnya 2 buah gigi serinya copot. Patah. Maka keduanya mengadu pada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya seperti dia menggigit daging hewan jantan, tidak ada tebusan baginya. Kadang-kadang dia makan daging, patah gigi dah. Macam itulah. Maksudnya tidak ada apa. Seperti dia. Jadi orang ni, kaum muslim orang kena gigit ni, gigi dia patah dah. Kalau sebab cabut tu, dia mana benda Nabi lah. Kena nak kisah. Nabi kata bahawa seorang itu menggigit tangannya seperti mana dia makan hewan jantan. Kerah. Dia patah gigi. Tak ada. Maksudnya patah saja. Yang kena gigit tu kalau luka pula, dia tak pula lah yang gigi patah. Faham tamu dulu bertanya saya. Awal ni jadi marah lagi. Mentang-mentang bawa kitab nak nyelat. Mana tadi tak ada kitab. Baik. Baik, dia kalau ikut begini, kaum muslim dan muslimat kalian. Okey, kalau dia berpandu pada kes. Sebab apa dia gigit? Berpandu pada kes juga. Jadi dia. Itu sebab saya katakan kalau sekiranya dia luka sikit, itu tak ada kisah waktu. Itu tak ada kisah. Jadi. Maka Islam dia mana siapa yang salah lah. Okey. Itu je lah. Sikit lagi lah, sikit lagi. Baik. Orang yang mengitik rumah orang lain. Baik. Atau mengitik ruang mandi. Baik. Disebut dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim, hadis masyhur dari adik Abu Hurairah daripada Nabi SAW begini bersabda, "Lau anna imra'an ittala'an 'alaika bighairi iznin fa hadzabtahu bi asatin faqata 'ainahu falaysa 'alaika junah." Sekiranya seorang mengintikmu tanpa izin, lalu engkau menimpuknya dengan kirikir yang mencongkel matanya, maka engkau tidak bersalah. Kau minta orang ataupun ambil getah stick, tepak kena mata, buta, tidak ada kisah. Sebab dia mengintik orang. Tapi benda dia khilaf ulama. Jelas ulama. Bagi pendapat Imam Marifah, dia kena bayar denda juga. Dia kena kisah. Sebabnya benda tu tak sampai kepada peringkat yang boleh membutakan mata. Kalau dia mengintik, sepatutnya tak boleh, jangan butakan mata dia. Sebab orang mengintik ni tidak ada dalam syariat bahawa dia kenakan hukuman yang kita kata yang kena kisah, tidak. Dia kena hukum yang lain. Betul. Tapi yang mengakibatkan
mengakibatkan dia mengintip. Tidak ada hukum dalam Islam dalam bab itu, mereka hukum dia haram saja. Kenapa dia belah balah dengan buta mata? Dia kata Imam Abu Hanifah. Kata ulama lain, dia mau ke Abu Hanifah, itu wujud akal kamu. Tapi dalam hadis kata tidak ada kisah, tak ada kisah lah. Betul-betul. Jadi dia. Betul kan kadang-kadang dalam masalah itu boleh bermain akal. Kalau dia mengintip, tiba-tiba dia dapat rahsia dalam rumah itu. Dia sepakan. Lebih parah daripada itu. Kan? Jadi baik. Itu sebabnya, minta maaf lah kau ulama-ulama hadis kamu muslimat lah. Dia banyak. Itu sebab Syekh Badiuddin, dia kata pandangan Imam Abu Hanifah ni yang tepatnya 20% ya dengan hari Nabi. 80% banyak berselisih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata Syekh Badiuddin, ini orang kaji ni kaum muslimat lah. Syekh Badiuddin ni dia tiga kawan, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Badiuddin. Tapi Syekh Badiuddin ni dia terkenal luar negeri. Dia terkenal balik Amerika. Sini terkenal balik sini. Dia selalu jemputan. Dia Pakistan kenal lah. Tidur lagi ya? Mati dah. Dia meninggal. Meninggal. Dia mula-mula sekali meninggal Al-Albani. Lepas tu Badi' Al-Baz. Mati itu orang tu mati. Orang mati adalah masing-masing. Dia dibuat kajian. Dia kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala 20% dia tengok hadis Nabi ni. Pendapat dia bercanggah. 80% tepat. Imam Abu Hanifah 20% yang tepat, 80% tu guna akal dah. Pendapat dia lebih. Imam Malik cuma pendapat dia berpandu kepada ahli Madinah saja. Tapi yang paling tepat pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad betul-betul mazhab dia bertepatan dengan hadis Nabi, cuma sedikit daripadanya. Baik. Orang yang mengaku berzina. Orang yang mengaku berzina. Ambil sikit lagi. Disebut di dalam As-Sahihain, Bukhari Muslim juga, bahawa ada seorang lelaki dari Bani Aslam menemui Nabi SAW. Sedang mengaku telah berzina. Dan beliau berpaling dari orang itu. Sampai akhirnya dia bersaksi atas dirinya hingga 4 kali. Maksud dia mengaku yang dia berzina. Maka baginda bertanya, apakah engkau gila? Ini orang kata terjah pemikiran Nabi. Bukan Nabi tak percaya kaum muslimat, tapi Nabi nak menguatkan dia punya pengakuan dia. Itu sebab Nabi kata tadi kau gila. Kan? Baik. Tidak jawabnya. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cermat menjatuhkan hukum walaupun ada wahyu. Apakah kau sudah berkeluarga? Tanya baginda. Maka orang itu dijatuhi hukuman rejam hingga meninggal dunia. Lalu baginda mensolati jenazah. Baik. Mensolati jenazah. Baik ya. Sekarang kita ada resolusi. Memang ada dalam kaum muslimin dalam menjadi fatwa ni. Dia keluar di Mesir. Adakah rejam ini adalah hukum hudud atau rejam dia adalah merupakan hukum sebagai yang dikatakan iaitu diyah atau denda. Denda. Ketika resolusi itu dibuat, Yusuf Qaradawi buat dia. Ulama Mesir yang terkenal dengan bina fiqh ni buat ada. Mereka berhujah macam ni. Dia kata rejam ni memang ada nas. Tetapi apabila kita kembali kepada buat hamba, buat hamba, kan hamba ni kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu hukum dia separuh daripada orang mereka. Kalaulah hamba tu dia berzina sama hamba, iaitu 50 kali sebatan. Kalau orang mereka 100 kali sebatan. Kalau orang mereka yang sudah berkahwin, dia kena rejam. Hamba tak kena separuh rejam. Betul. Dari situ. Ada kan? Hamba ada kat
Apakah dia separuh rejam? Nak separuh rejam, nak hukum macam mana separuh rejam? Maka itu sebabnya ketika tu tak silap saya Qaradawi dia tak senyap. Lalu mereka kata Qaradawi pun kata, sedangkan dia tak kata, dia senyap je. Jadi yang muka itu ulama Mesir lah. Tapi memang mereka yang terkenal di Mesir bukan Nabi. Tak ada awak. Itu dia. Jadi akhirnya itu mereka mengatakan dalam masalah rejam ni dia bukan masalah hudud. Dia adalah masalah terpulang kebiasaan hakim. Sebabnya mana ada 10 jam kepada hamba. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, saya telefon Tok Guru saya, Syekh Khalil. Rejam adalah hudud. Hudud. Saya beritahu dia selesai Mesir. Dia beritahu dia tak. Permasalahan tikar kok mana? Kita kembali kepada hadis semula. Kalau sekiranya orang merdeka kena rejam, kita cari hadis. Ada tak orang yang hamba kena rejam? Kalau tak ada, jatuh hukum biasa kan itu. Buat apa dia tengkau napi rejam tak rejam aja. Saya kata, iya tak iya juga. Ada pun hukum rejam kepada orang yang hamba ni berzina, kalau muslim-muslim kalian, iaitu 50 kali sebatan. Itu ada nas. Orang merdeka 100 kali sebatan. Tetapi permasalahan kalau orang merdeka itu sudah berkahwin, dia hukum rejam. Sebab tak pernah di zaman para sahabat dikata, zaman Nabi, orang yang merdeka ini tidak direjam. Semua direjam. Baik. Jadi sekarang ini apabila berpandu bahawa hukum orang yang hamba separuh daripada hukum orang yang merdeka. Jadi kalau sekiranya hamba itu dia sudah berkahwin, bagaimana kalau dia berzina? Kena rejam tak? Kalau kena rejam juga, maksud separuh rejam. Sebab ialah hukum orang hamba ni separuh merdeka. Ada tak hukum separuh rejam? Bila tak ada hukum separuh rejam agama, itu sebab mereka kata rejam bukan hudud. Itulah terpulang kepada hakim. Hujah memang kuat juga. Tapi bila bercara kaum muslim ahli hadis Pakistan kata, sekarang ni bentang dalil semula dia kata. Kembali kepada dalil. Kalau sekiranya di akhir zaman nanti orang mengatakan dalam Quran tidak ada hukuman rejam sedangkan Rasulullah melakukannya. Bengkak, selesai masalah. Yang bukan Islam tak? Yang bukan Islam tak? Yang bukan Islam kena denda, penjara 3 tahun dan kena bayar RM6,000. Modern kan? Modern. Mana dia tak takluk pada hudud kan? Tak ada. Tak ada. Jadi lepas tak lepas. Memang tak lepas. Dia nak keluar tak lepas. Tapi hamba boleh berkahwin sebenarnya. Hamba? Boleh tak dia berkahwin? Asalkan manusia boleh kahwin. Bermaksudnya hamba ni dulu dia pernah berkahwin. Dia kira dia bercerai, berarti jadi hamba. Dia pernah berkahwin lah. Sekarang dah tak ada hamba dah. Sekarang tak ada. Mana ada hamba sekarang ni? Kalau ada hamba aku pun nak cari. Masa bila yang zaman hamba tak ada? Perempuan ni. Hamba perempuan jari. Ikut perempuan segera mata pula. Zaman bila ya? Hamba ni zaman bila? Zaman orang kata zaman lepas daripada kurun yang 300 tu tak lah. Masalah masih ada ya. Sebab hamba ni diperoleh dengan 3 keadaan. Hamba diperoleh dengan peperangan. Hamba diperoleh dengan jual beli. Hamba diperoleh dengan hadiah. Sekarang sebab kita ada Badan Dunia Hak Asasi Manusia, hamba tak ada. Baik. Okey. Maka orang tu jatuh ke rejam hingga meninggal dunia. Lalu beliau mensolati jenazahnya. Sampai sekarang ni Qaradawi tak jawab lagi. Di Filipino, di Mindanao. Mereka sana hudud. Mindanao nak sana. Pimpinan Selamat Asing. Pimpinan Musawiri tidak.
Dia nasionalis. Islam asing. Apa nama Musaid dia nama? Dia tidak. Medana dia di sana. Jadi dia terjahkan satu soalan kepada Qadhi. Kami tidak biasa melaksanakan hukum rejam. Kami tak pandai. Yang kami pandai ialah hukum dibunuh. Sebab rejam ni ialah ditanam semua badan dia. Ada juga zaman Rasulullah diikat. Diikat kaki dibalik. Tapi kadang-kadang melupa mereka itu. Ingin menampakkan aurat mereka. Jadi itu sebab ditanam. Untuk jangan melupa dia menampak aurat. Maka dibalik. Jadi kata orang Mindanao kata, kami ulama-ulama dia kata, ulama dia kelulusan tinggi juga Muslim aku. Dia kata kami tak biasa laksana hukum itu. Nak balik-balik ni kami tak biasa. Yang kata tembak dia, boleh tak hukum rejam itu dilaksanakan hukum tembak sebab rejam tu adalah mati. Tembak pun mati. Dia. Boleh tak boleh? Kalau kata wallahu alam, begitu hukum Allah Taala, dia tak boleh betul. Ada tujuan itu. Ada tujuan rejam. Sudah tujuan dia lah. Itu sebab ada biasa. Yalah zaman Nabi pun dia boleh pancung pun. Boleh? Boleh. Betul. Dia. Sudah tu ada hikmahnya tu. Dia. Antara pengampunan dosa, cara macam tu Tuhan ampun dosa dia. Menggerungkan masyarakat. Ya, betul. Okey. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa ada seorang wanita Al-Ghamadiyah menemui beliau dan mengaku dia telah berzina. Namun dia juga mengaku telah mengandung dari hubungannya itu. Maka beliau menunda pelaksanaan rejam hingga wanita itu melahirkan dan menyapihkan anaknya. Dia tunda sebab perempuan itu dah mengandung. Jadi hukum taklim tidak boleh menjatuhkan hukum dalam keadaan perempuan mengandung, tak boleh. Jadi akhirnya kaum muslimin Nabi tangguhkan mungkin hingga dia melahirkan anak dan dia menyusukan anaknya. Baik. Setelah menyusukan anaknya, maka beliau menangguhkan pelaksanaan rejam hingga wanita itu melahirkan anak dan seterusnya menyusu anak itu. Ketika dia direjam, Khalid bin Al-Walid memungut sebuah batu dan menimbuknya ke kepalanya sambil mencacinya kerana darahnya mercik ke mukanya. Maksud ambil batu tu, lalu darah tu mercik muka Khalid. Maki dia. Khalid boleh maki. Maka beliau bersabda, sebentar wahai Khalid, demi yang diriku ada di tangannya, dia telah bertobat dengan satu tobat yang sekiranya tukang penarik pajak meminta taubat baginya, tentu taubat itu akan diterima. Maksudnya lah, taubat perempuan Ahmadiyah tu Tuhan dah terima dah. Dengan disanakan dia bertobat pada Allah Ta'ala, maka dijatuhkan muraj kejam, Tuhan terima dah taubat ni. Dan satu riwayat, taubatnya adalah lebih baik daripada 70 orang munafik di Madinah dia bertaubat. Lalu beliau merintahkan untuk mengurus jenazahnya. Beliau juga mensolati jenazahnya. Lalu dia dikuburkan sebagai layaknya. Masa nak tanam jenazah, masa nak solat tu, Rasulullah pergi solat. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, nak disolat ke banyak orang berzina ni? Nabi kata, ya, kita solat kerana taubat dia terima. Dan itu sebab Timur Adi tu bahawa sesungguhnya lebih baik daripada 70 orang Madinah. Tapi Al-Bukhari dia menambah dalam bab tarikh dia. Dia tambah satu web lain. Tapi dalam kitab dia punya Tarikh Al-Bukhari, dia kata pada keesokan harinya para sahabat bermimpi pada waktu subuh. Mereka datang waktu subuh lepas Nabi solat, iaitu mereka bangun. Salah seorang mereka bangun, ya Rasulullah, perempuan Al-Ghamadiyah, dia dikenaikan ialah perempuan daripada Juhainah ni. Ghamadiyah apa je Juhainah dia. Aku bermimpi dia masuk surga ya Rasulullah. Maka para sahabat bangun. Dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi macam dia mimpi. Akhirnya Rasulullah kata, aku bermimpi macam kamu mimpi. Dia dalam surga. Itu hikmahnya hukum. Sebabnya, tapi cantiknya, Ibn Hajar dia taklid hukum ni lebih cantik. Ibn Hajar ni, dia kata sebab perempuan itu keimanan dia kental, sebab dia pakai persapah. Keimanan. Mati tetap mati. Ke mana-mana pun kita akan mati. Dia kata, kalau aku mati, yang tadi tetap mati, adakah aku dan neraka atau dalam surga? Mati semuanya sakit. Baik aku mati dalam keadaan aku direjam, sedang dosa aku
diampun. Sebab mati tak nak lari. Sakit tak sakit belaka. Maka atas dasar iman itulah maka dia mengejar, Tuhan ampun pada dosa dia. Itu dia. Mati dalam keadaan begitu. Jadi Allah Ta'ala ampun, masuk surga dia. Ada satu riwayat kata Sahih Bukhari dalam tarikh dia. Okay. Habis. Dan hukum Islam berlaku untuk ahli kitab. Sudah. Sedangkan kaum muslimin dan muslimat kan hukum Islam untuk berlaku ahli kitab, bukan untuk orang musyrik. Kena faham tu? Bukan untuk kafir, untuk ahli kitab. Jadi kapasing tu ahli kitab ke macam mana? Itu nak bincang. Tapi ahli kitab, hukum Islam akan berlaku pada orang Yahudi. Sebab ialah kitab Taurah mereka, kitab Injil dia, dalam bab hukum-hukum ni ada persamaan dengan Al-Quran. Gitu. Tak ada sakut lah. Tak ada sakut lah. Tak ada sakut lah. Ada dia. Tapi kapasing dia ada kitab dah. Dah. Tidak. Apa hukum orang musyrik dalam masalah itu? Ini nanti kita bincang kemudian. InsyaAllah. Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum. Rumah orang bukan rumah kamu.